Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, video ke malam Jumaat kali ini saya nak sharekan dengan korang tentang 3 kisah misteri yang melibatkan arwah penasaran. Ada setengah orang cakap tu masa-masa kemalangan ni tak tenang kan? Dan katanya diorang tu akan selalu menghantui tempat kemalangan tu. Okey, kesemua cerita kali ini saya ambil dari sumber blog berinternet. Jadi adalah yang sharekan pengalaman masing-masing. Dah sedia? Jom kita mula. Kisah pertama adalah arwah balik rumah lepas kemalangan. Jadi kisah ni dikongsikan oleh seorang hamba Allah ni yang menghadapi sendiri keadaan ni. Dan sebenarnya bukan dia je yang mengalami pengalaman ni, tapi sebenarnya satu keluarga pun rasa tahu pengalaman seram yang sama. Ceritanya macam ni, ada satu hari tu dia tengah tengok TV dekat ruang tamu. Masa tu jam lebih kurang pukul 10.25 malam. Lepas tu tengah sedap-sedap dilayan TV tu, tiba-tiba dia dengar ada orang ketuk pintu. Tok 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 macam tu. Jadi sebab dia yang ada dekat dengan pintu, jadi dia pun pergilah buka pintu tu. Dia buka je pintu, dia nampak akak dia dengan keadaan berlumuran darah menangis-nangis dekat pintu tu. So dia tanyalah, kak, kau ni kenapa? Macam dia pun panik kan? Macam mana keadaan akak dia tu boleh jadi macam tu? Masa tu akaknya tu tak cakap apa-apa dengan dia. Dia cuma nangis-nangis je. Lepas tu dia terus berlari masuk ke dalam bilik air, kuncikan diri dia dalam bilik air. Dia yang tengok keadaan macam gitu lagilah panik. Lepas tu dia cuba ketuk-ketuk pintu bilik air tu tapi tak berbuka juga. Dan dia terus pergi naik ke atas beritahu mak dengan ayah dia. Dia ketuk bilik mak ayah dia. Dia cakap, akak ada dalam bilik air. Dia tengah nangis-nangis macam tu, tak tahu kenapa, dan badan dia tu macam berlumuran darah. Dan lepas tu mak dengan ayah dia tadi yang dengar anaknya cakap macam tu, risaulah dia kan. Yelah, mak ayah mana yang tak risau kalau keadaan anaknya berlumuran darah. Mestilah dia orang macam fikir kena panggil ambulans ke, ataupun kena bawa anaknya tu pergi ke hospital ke untuk dapatkan rawatan macam tu kan. Kalau tak nanti bahaya juga. Lepas tu mak dengan ayahnya tadi terus turun ke bawah, pergi dekat bilik air tu dan tengok keadaan anak dia. Masa tu dia orang ketuk. Lepas tu pujuk akak dia ni supaya buka pintu. Tanya kenapa, apa dah jadi macam tu kan. Tiba-tiba ada suara ketukan dekat pintu rumah dia orang. Masa tu ayah dia ni pergi dekat pintu. Lepas tu dia pun buka pintu. Dia tengok siapa yang datang kan malam-malam ni, dah pukul 10 lebih ni, siapa yang datang ke rumah masa ni macam tu. Lepas tu dia buka pintu tu. Lepas tu dia tengok ada 2 orang lelaki yang duduk tercegat dekat luar rumah dia tu. Salah seorang daripada budak lelaki tu kenalkan diri dia. Pakcik, saya Amir, saya kawan Lin. Lin dah meninggal dunia, dia kemalangan. Masa tu si Amir tu bagi tahu ayah dia ni dalam keadaan menangis tau. Menangis teresak-esak yang beria sangat. Macam agak tak mungkin jugalah kalau budak lelaki ni menipu je lah. Dah lelaki, lepas tu menangis teresak-esak macam tu. Tak mungkinlah hanya untuk prank je kan. Lepas tu ayahnya tadi macam agak bengang lah. Apa yang kau cakap ni? Kau cakap anak aku dah tak ada. Anak aku ada dalam bilik air tu. Duduk tengah kuncikan diri dalam bilik air tu. Lepas tu si Amir yang dengar kenyataan daripada ayah dia tadi tu terkejut lah juga. Macam mana Lin boleh ada kat rumah pula ni? Kan tadi yang bawa ke hospital apa semua tu. So Amir ni pun macam pelik, terpinga juga. Lepas tu untuk pastikan kejayaan ni, yang mana satu betul, yang mana satu salah, ayah dia ni dan semua yang kat situ tu sebenarnya pergi dekat bilik mandi tadi. Dan dia orang ketuk-ketuk, dia orang pujuk Lin ni supaya buka pintu. Masa tu keadaan dalam bilik air tu macam senyap, sunyi je tau, macam tak ada orang. Dan dia orang berusaha pujuk juga tapi tak makan saman. So dia orang buat keputusan untuk pecahkan je pintu tu. Masa tu ayahnya ni pecahkan pintu bilik air tu dan dia tengok kat dalam tu tak ada siapa-siapa. Itu yang pelik. Lepas tu dia pergi desak balik anak dia ni, cakap betul-betul apa yang dah jadi sebenarnya. Kau cakap Lin ada je kat dalam bilik air kan, tapi mana dia? Tak ada pun. Macam tu kan. Yang dia ni pula memang terkejut habislah sebab tadi dia nampak tahu akak dia tu berlari masuk bilik air, kuncikan dia dari bilik air. Sekali buka bilik air tu tak ada siapa-siapa. Masa tu dia dah menangis dah. Dia cakap betul tadi akak balik, akak ketuk pintu, lepas tu kita buka, lepas tu dia lari dari bilik air ni, dia kuncikan diri dari bilik air. Betul, saya tak tertipu macam tu. Dan dia cakap kalau akak tak masuk dalam bilik air, habis macam mana bilik air tu boleh terkunci daripada dalam? Siapa yang kunci? Lepas tu tak ada orang pula tu dalam bilik air. Macam semua pun macam terkejut dan macam tak logik akal tau. Nak fikir pun tak terfikir dia orang.
So masa tu dia orang buat keputusan untuk pergi ke tempat kejadian. Pergi ke tempat kejadian kemalangan tu. Masa dia orang sampai dekat tempat kemalangan tu, mayat si Lin ni dah tak ada dah. Dia orang dah bawa pergi hospital pakai ambulans. So yang ada tinggal motosikalnya tu, motosikal yang selalu Lin ni bawa, dah remuk ada kat tepi jalan. Dia meninggal dunia dekat situ. Jadi lepas kejadian ni, katanya dia tu macam trauma lah. Bila dengar je orang ketuk pintu, dia rasa macam akak dia balik lagi. Okey, kisah yang kedua adalah tangisan sayu si pembunuh diri. Jadi kisah ni dikongsikan oleh salah seorang bekas jururawat namanya Selvi. Dia ni berketurunan India. Jadi cerita ni sebenarnya dikorek oleh salah seorang wartawan utusan. Katanya ada satu kejadian misteri yang jadi dekat dia masa dia bekerja dekat salah satu hospital kerajaan. Jadi hari tu pertama kali dia kerja dekat situ untuk shift malam. Masa tu dia kena jaga dekat ward ICU. Nama pun dah kerja malam kan, memanglah ngantuk. Lepas tu dia pergi jaga dekat kaunter. Jadi dekat kaunter tu ada meja dan dekat kerusi lah. Dia duduk dekat situ. Dia pasang Walkman dekat telinga, lepas tu dia pejamkan mata. Jadi korang tahulah kalau zaman Walkman ni sekitar tahun berapa je masa tu. Lepas tu fikiran dia pun mulalah menyelayang jauh macam tu, macam nak terlelap kan. Tambah pula keadaan masa tu sunyi sepi, memang senang lah kalau nak tertidur. Dan tiba-tiba, pang! Ada orang tampar pipi dia tau. Lepas tu orang tu cakap, bangun, jangan tidur kat sini. Masa tu Selvi yang baru bangun tu, dia macam mamai lah. Lepas tu dia tengok, siapa yang tampar aku tadi? Macam tu. Dan masa tu dia nampak seorang jururawat Cina yang marah-marahkan dia. Tapi sebab dia dalam keadaan mamai, dia pun macam bela-bela lah kan. Lepas jururawat tadi marah-marah kat dia, lepas tu dia pun pergi daripada situ. Pelik campur dengan tak puas hati sebab kena tampar tadi. Dia tanya kawan dia, siapa jururawat Cina tu? Dia tak kenal pun ada jururawat Cina kat sini. Jadi kawan Selvi yang tengok keadaan Selvi masa tu, dia macam pelik lah. Kau ni dah kenapa kan? Kita berdua je yang ada kat sini. Tak ada siapa pun yang lalu sini tadi. Lepas dengan macam tu, Selvi ni macam terkejut tau. Padahal dia rasa pipi dia tu kena tampar dan juga dia nampak jururawat Cina tu. Tapi lepas dengar kawan dia cakap macam tu, dia diamkan je lah. Kan kalau dia duduk bercerita time tu juga, nanti datang balik pula kan. Esoknya tu barulah dia cerita benda yang jadi kat dia malam tu dekat kawan-kawan dia yang lain. Masa tu semua kawan-kawan dia tu gelakkan dia tau. Rupa-rupanya benda yang macam gitu bukanlah benda yang pelik. Maksudnya dia orang semua tahu memang akan jadi macam tu. Katanya senior-senior yang dulu dia akan pesan dekat junior-junior ni, kalau bekerja shift malam jangan tidur. Lepas tu kalau kerja shift malam, bawalah benda-benda tajam dalam poket. Macam pisau ke, gunting ke, apa-apa je lah yang tajam. Jadi sebab itulah dia orang ni memang tak akan tidur walaupun mengantuk macam mana sekalipun mereka kerja shift malam. Lepas tu mereka pesan lagi, kalau nampak benda yang pelik-pelik, abaikan je, jangan tegur. Sebab itu mungkin jelmaan pesakit-pesakit yang dah meninggal dunia dekat sana. Jadi mula-mula tu Selvi ni macam tak percayalah apa yang dia orang duduk borak-borakkan tu kan. Dan dia fikir mungkinlah senior-senior dia ni cuma nak menakut-nakutkan dia je. Tak ada apalah kan. Tapi ada satu malam tu dia bertugas shift malam juga. Masa tu dia terdengar seorang perempuan yang menangis dengan nada yang sayu sangat. Dan menangisnya tu beria-ia tau. Sampai teresak-esak macam tu. Lepas dia dah dengar suara orang menangis tadi, dia ingatkan betul lah orang kan. So dia pergilah cari mana punca suara tu. Dia cari, tak jumpa juga. Tak ada jumpa orang yang ada yang menangis dekat situ. Cari suaranya tu makin lama makin sayu, makin lama makin sayu. Masa tu dia pun rasa macam takut lah juga. Tapi tak putus asa tau. Dia tetap juga cari kat mana datangnya suara tu. Rupa-rupanya suara tu datang daripada katil salah seorang mangsa mati bunuh diri. Bunuh dirinya tu sebab apa tau? Sebab putus cinta. Tu pun lepas dia dah berhari-hari bertarung nyawa, lepas dia minum racun. So korang yang tengok video ni, putus cinta tu tak apa. Semua tu kan pengalaman. Malah kalau korang langgar je sangat-sangat tu, korang akan jumpa dengan orang yang lebih baik lagi. Alah, cool je. Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Okey, kisah yang ketiga adalah kisah mayat berkafan balik rumah. Jadi ada dua orang sahabat ni tahu, namanya Lina dan juga Aisyah. Jadi diorang ni berkawan rapat, memang berkawan daripada kecil lagi. Dan diorang ni hidup berjiran, rumah pun sebelah-sebelah je. Ada satu malam tu diorang balik daripada mengaji. Diorang jalan-jalan, lepas tu si Aisyah ni tanya Lina. Dia tanya macam ni, Lina, kalau aku jadi pocong, kau takut tak? Lepas tu si Lina ni cakap lah, apa yang kau merepek ni? Mana boleh jadi pocong? Kau ni merepek ya? Tapi si Aisyah ni macam mendesak juga tau. Nak juga tahu jawapannya. Kalau aku jadi pocong, kau takut tak? Aku tanya betul-betul ni. Tapi masa tu si Lina ni macam abaikan je lah soalan yang pelik-pelik macam tu kan. Dan lepas tu 3 hari berturut-turut si Aisyah tu tanya benda yang sama tau. Dan Lina tetap juga abaikan. Masa tu Lina pun macam dah malas dah nak layan soalan yang merepek tu. Masuk hari keempat tu,
Dia orang jalan balik rumah tau. Balik rumah daripada mengaji lah. Lepas tu tiba-tiba ada dahan pokok yang besar jatuh timpa si Aisyah tadi tau. Dahan tu terkena kepala dia sampaikan berdarah dan kecederaan yang dia alami masa tu agak parah. Jadi masa si Aisyah tadi berlumuran darah tu, mulutnya ni tak henti-henti cakap sakit, pedih macam tu kan. Sampailah satu saat akhirnya dia berhenti bercakap. Masa tu si Lina ni memang panik dah, tak tahu dah nak buat apa. Yelah, budak lagi kan. Lepas tu jadi situasi macam tu dan dia nampak pula kawan baik dia dalam keadaan macam tu, memang agak trauma lah. Masa ambulans datang tu, paramedik sahkan yang Aisyah ni dah meninggal dunia. Jadi bila mereka buat postmortem, bila mereka buat bedah siasat, mereka sahkan yang Aisyah ni meninggal dunia sebabkan kecederaan di kepala dan juga ada organ dalaman yang pecah. Pagi esoknya tu jenazah dia dibawa balik ke rumah, dimandikan, dikafankan dan juga disembayangkan. Dan berdalam pukul 2 petang tu barulah dia dikubumikan dekat kuburan kampung dia. Jadi malamnya tu mereka buat kenduri tahlil. Diorang selesai kenduri tahlil tu dalam pukul 10 malam. Jadi sebab Lina dengan Aisyah ni rumahnya sebelah-sebelah je, so tak ada apa yang nak ditakutkan lah. Boleh je nak pergi nak ulang alik macam tu kan. Tapi bila tengah malam tu, si Lina ni macam tak boleh nak tidur tau. Dalam pukul 1 pagi, masa tu dia dengar suara yang menyebut pedih, sakit macam tu. Sebiji macam suara si Aisyah tadi. Jadi Lina yang dengar suara tu tadi macam terkejut lah kan. Aisyah ke macam tu kan. Tapi dia fikir tak mungkin. Dia macam nak cuba bersangka baik. Lepas tu dia macam pura-pura tidur, dia paksa diri dia untuk tidur. Dan lama kelamaan suara tu macam hilang dengan sendiri. Malam keduanya ni bukan pedih sakit lagi tau yang bunyi, tapi dia dengar macam ni. Dia dengar, Lina, kalau aku jadi pocong kau takut tak? Suara tu berulang-ulang kali daripada luar rumah dia tau. Masa tu dia ni dengan panik, dengan takut sangat sampaikan dia pengsan. Esoknya tu heboh satu kampung yang diorang ni dengar suara pedih, sakit, perit. Jadi masa tu lah heboh satu kampung yang Aisyah ni balik untuk menutup bela. Jadi sebenarnya hampir seminggu jugalah penduduk kampung ni mengalami gangguan-gangguan yang tak masuk akal. Mereka nampak ada pocong yang melompat-lompat keliling kampung. Lepas tu ada 2 orang anak muda ni dia kemalangan sebab terlalu takut tengok benda tu. Masa tu dah kecoh dah yang Aisyah tadi dah jadi pocong. Jadi family arwah ni memang sedih sangatlah dengan keadaan ni. So dia pun panggil lah seorang ustaz. Nama ustaz ni adalah Ustaz Hambali. Jadi Ustaz Hambali tu pun cubalah untuk ruqyah semua, cuba perubatan Islam kan. Tapi tetap juga sama tau. Maksudnya kekacauan tu masih lagi berlaku. Jadi Ustaz Hambali tadi pun macam pelik lah kan. Kenapa tak berhenti lagi ni? Mesti ada sesuatu yang trigger benda tu untuk tak pergi daripada situ. Satu lagi, Ustaz Hambali ni pelik sebab masa dia ziarah kubur si Aisyah tadi, kuburnya tu okey je. Tak berlubang dekat atas kepalanya tu, yang mana biasanya berlaku bila ada orang cuba ambil mayat untuk mengamalkan ilmu hitam. Lepas tu Ustaz Hambali tadi pergi ke rumah arwah ni. Bila sampai kat rumah arwah tadi, dia pun berborak-borak lah dengan family arwah ni. Jadi Ustaz tadi tanya, kat mana baju terakhir yang arwah ni pakai? Dan masa tu ibunya cakap, saya dah basuh Ustaz. Bajunya elok lagi, jadi saya simpan untuk buat kenang-kenangan. Masa tu Ustaz tanya, awak basuh pakai apa? Lepas tu ibunya cakap, pakai sabun lah Ustaz. Kenapa? Dan Ustaz ni tanya lagi, macam insist lagi tau. Lagi awak pakai apa? Dan masa tu lah baru ibunya cakap, saya basuh pakai limau sebab darahnya tu tak keluar daripada baju tadi. Masa tu Ustaz Hambali ni macam ngeleng-ngeleng kepala. Macam tu lah kan. Jadi ahli keluarga yang lain yang tengok Ustaz tu macam gitu, tertanya lah, kenapa Ustaz? Kenapa kan? Apa dah jadi? Ustaz tu pun cakap lah, ini nasihat saya, kalau ada ahli keluarga yang kemalangan, yang mati dalam keadaan berdarah, jangan basuh darahnya tu dengan limau. Sebab katanya bila perah limau tu, roh-roh jahat ni akan datang dekat situ untuk menempel dekat situ tau. Jadi katanya itulah yang bomoh-bomoh jahat ni buat. Bila ada satu tempat kemalangan, dia pergi perah limau dekat situ supaya ada roh-roh jahat yang datang dekat situ dan ikut dia balik. Jadi dia cakap cukuplah bersihkan darah tu dengan menggunakan air dan juga sabun. Ada antara mereka ni macam tak puas hati lah, habis kenapa bunyi pedih, sakit, bunyi suara-suara macam tu kan. Lepas tu ustaz ni cakap bila diperahkan limaunya tu, jin korinnya akan rasa sakit. Jadi jin korinnya tu akan menjerit ataupun merintih kesakitan, pedih, sakit macam tu. Mungkin itu yang berlaku. Lepas tu ustaz tadi buatlah ruqyah balik untuk perbetulkan keadaan. Dan lepas daripada kes tu,
dah tak ada lagi gangguan, dah tak ada lagi suara-suara aneh yang bunyi, dan kampung tu dah aman tanpa sebarang gangguan yang gaib. Jadi kisah ni kalau sekali kita dengar, kita rasa macam alah dongeng ni kan. Tapi sebenarnya kisah ni betul-betul jadi tau. Kisah ni menimpa seorang gadis remaja daripada utara tanah air. The end. Okay, sebelum kita say bye-bye, saya nak tanya korang dah dapatkan ke It's Me Mr. Kudap dan juga Chokoja Viral. Chokoja Viral ni memang best sangat sebab dia tak manis, dan It's Me Mr. Kudap ni pun sedap gila weh, kudap-kudapan dia pe. Okay, It's Me Mr. Kudap ni dia orang ada 3 jenis kudap-kudapan tau. Dia orang ada fish skin, salted egg fish skin yang ni, dan dia orang ada dry fruit yang ini, dan juga dia orang ada dry vegetable. So kalau korang nak dapatkan semua produk ni dan produk Nu, korang boleh pergi ke ruang description dekat bawah. Saya akan tinggalkan link Shopee dekat bawah. Senang je, korang pergi klik, lepas tu terbang ke Shopee terus. Okay, saya rasa sampai di sini dulu untuk video kali ni. Maaf kalau ada yang terkurang daripada saya, dan maaf juga kalau saya ada menyentuh sensitiviti setengah individu. So kalau korang ada sebarang cadangan untuk saya buat video selepas ni, korang bolehlah tinggalkan komen dekat bawah. Okay, kalau korang suka video ni, jangan lupa tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.